Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana, amma ba'd. Alhamdulillah, masih lagi kita diberikan dengan nikmat kesihatan dan waktu lapang, dapat sama-sama kita meneruskan tazkirah Ramadan kita. Moga-moga dengan kita mendengar sedikit pesanan daripada agama dapat melembutkan hati kita dan dapat melunakkan hati kita dan dapat mensentiasakan diri kita berada di atas jalan kebaikan dan dijauhi daripada jalan kemurkaan dan kedurhakaan Allah. Baik, pada petang ini kita akan sama-sama berkongsi satu bahagian tajuk di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang telah dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Barakatul Anam wa Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali menulis kitab Bidayatul Hidayah, permulaan untuk mendapat hidayah. Namun kita akan membaca setengah sejuzuk daripada bahagian kitab yang bertajuk, yang menceritakan kepada kita bagaimana cara untuk kita menjauhi daripada melakukan maksiat. Baik, sebab apa kita pilih tajuk bagaimana cara untuk menjauhkan kita daripada melakukan maksiat? Sebab perbuatan taat kita selalu pakat buat dah. Perbuatan baik kita selalu pakat buat dah. Perbuatan hasanat, perbuatan yang mulia-mulia kita sedia maklum. Perbuatan yang kita anggap kita suka orang buat pada kita tu, kita selalu buat dah. Tetapi kita harus diingatkan dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan hati kita. Kita kena diingatkan dengan perkara-perkara yang boleh merugikan kita di akhirat kelak. Kita juga perlu diingatkan dengan perkara-perkara yang boleh menjadikan kita muflis di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara untuk kita menolak diri kita daripada melakukan maksiat akan kita sama-sama rungkaikan baca dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali. Baik, bahagian cara-cara meninggalkan maksiat. Baik, maksiat ni mesti kita kena tinggal lah, sebab benda tu ada pada kita. Kita bukan ashabut ta'ah seperti para nabi. Para nabi tak apa, mereka maksum, mereka jauh daripada maksiat. Allah Ta'ala jaga, kawal, Allah Ta'ala hapuskan, Allah Ta'ala gap mereka daripada melakukan maksiat, melakukan dosa. Adapun kita, dosa dengan kita ni dekat sangat. Dekat sangat sampai kita kena membahaskan perkara-perkara yang boleh meninggalkan kita daripada melakukan maksiat. Sebab apa? Sebab maksiat tu kita selalu buat. Kita nak belajar macam mana kita nak tinggal maksiat tadi. Sebab maksiat dengan kita ni selalu dah lah. Tak nama manusia kalau tak melakukan maksiat. Tu tak nama manusia kalau tidak melakukan maksiat, melainkan para nabi. Baik, ketahuilah hai talib. Ketahui hai talib dengan makna apa? Ketahuilah wahai murid-muridku, wahai orang-orang yang nak berjalan di atas jalan-jalan akhlak yang mulia, wahai salik, orang-orang yang berdiri di atas jalan Allah, bahawasanya agama ini terdiri dari dua bahagian. Bila kita sebut agama ada dua bahagian. Agama ni bukan sebut Islam, tidak Islam, kafir, Hindu, Cina. Tak. Agama ini terbina daripada dua bahagian. Terdiri daripada dua bahagian bila sebut agama ni. Pertama apa? Meninggalkan maksiat. Bila kita meninggalkan maksiat ini, salah satu daripada maksud agama, kita dapat meninggalkan maksiat, jauh daripada perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melaksanakan perkara-perkara yang haram. Satu juzuk ataupun juzuk pertama iaitu apa? Kita meninggalkan maksiat. Yang kedua, kita mengerjakan taat.
Susah tak mengerjakan taat ni? Mengerjakan taat ni perbuatan yang mulia dan mudah. Adapun meninggalkan maksiat, pekerjaan yang lebih mulia dan lebih susah daripada mengerjakan taat. Tuan-tuan boleh bangun semayang, tuan-tuan boleh sedekah, tuan-tuan boleh infak, tapi tuan-tuan belum tentu boleh menjauhkan diri daripada melakukan maksiat. Allahu Akbar. Bukan saja maksiat berkata-kata, maksiat kita melihat perkara tak elok, maksiat tangan kita meraba-raba rezeki orang, maksiat hati kita, maksiat kemaluan kita, maksiat tubuh badan kita. Ya Allah, bagaimana kita nak menjaga dan memelihara batang tubuh kita daripada disambar api neraka? Yang ni yang kita nak bahas, tuan-tuan. Pertama, kita nak jauhkan diri daripada meninggalkan maksiat. Yang kedua, kita nak beramal dengan amalan taat. Bila kita melakukan amalan taat sekaligus kita meninggalkan maksiat, maka kita benar-benar orang yang beragama. Tambah lagi, kita beragama dengan agama yang sempurna, iaitu agama yang didatangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama Islam. Baik, Imam Ghazali kata apa? Meninggalkan maksiat adalah lebih berat daripada mengerjakan taat. Imam Ghazali kata dah, kita meninggalkan maksiat ni, kita meninggalkan maksiat, jauh daripada maksiat ni lebih berat daripada mengerjakan taat. Kita melaksanakan, jauhkan diri daripada maksiat ni, tugas tersebut tu susah lagi daripada buat taat. Orang suruh kita semayang, kita mampu semayang. Orang suruh kita infak, kita mampu infak. Orang suruh kita zakat, kita mampu zakat. Tapi kalau nak menjaga diri kita daripada melakukan dosa, ya Allah, susah. Dia kata berat. Berat sungguh. Kerana apa? Kerana mengerjakan taat itu senang dibuat. Kerana mengerjakan taat itu senang. Oleh setiap orang, kita ni mampu untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan taat. Adapun perbuatan-perbuatan maksiat, kita mampu dah untuk menghindari diri kita. Ya Allah, kita mampu, tapi susah. Susah. Tetapi, sini ada tetapi, meninggalkan syahwat maksiat hanya dapat dilaksanakan oleh orang-orang siddiqin. Imam Ghazali kata apa? Membuat taat semua orang boleh. Saya boleh, tuan-tuan boleh, anak kita boleh, cucu-cucu kita boleh buat taat. Adapun meninggalkan daripada melaksanakan maksiat, siapa boleh? Orang-orang siddiqin saja, orang-orang yang benar saja, orang-orang yang betul-betul berada dengan Tuhan saja, orang-orang yang melihat keesaan Tuhan saja yang mampu menolak diri mereka daripada melihat perkara-perkara maksiat. Orang-orang siddiqin ni saja yang mampu untuk menjauhkan diri mereka daripada maksiat. Allahu Akbar. Tengok, Imam Ghazali bahagi dua dah. Bab taat semua boleh buat, manusia semua boleh buat. Tapi kalau bab tolak maksiat, tak boleh. Bab tolak maksiat ni orang siddiqin saja, orang yang berada di atas jalan Allah, orang yang sentiasa melihat keagungan dan keesaan Allah, orang yang sentiasa melakukan perkara-perkara mulia, orang yang sentiasa meninggalkan perkara-perkara maksiat dan melakukan perkara-perkara yang wajibat, orang yang sentiasa melazimi perkara-perkara sunat, orang yang sentiasa menjauhi perkara-perkara makruh. Orang-orang macam inilah yang Allah Ta'ala jaga daripada melintah, daripada menjalankan, daripada melakukan perkara-perkara maksiat. Oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengan sebab susahnya kita nak meninggalkan diri daripada maksiat, mudahnya kita nak melaksanakan taat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muhajiru man hajara as-su'a wal mujahidu man jahada hawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Al-muhajiru man hajara as-su'a wal mujahidu man jahada hawa. Artinya, arti hadis, orang yang berhijrah dengan sebenar-benar hijrah ialah orang yang berhijrah daripada kejahatan. Bila sebut orang berhijrah ni, bila kita sebut dia dah hijrah dah. Hijrah dengan makna umum kita berpindah daripada satu tempat kepada satu tempat, satu sisi kepada satu sisi. Adapun berhijrah yang makna sebenar-benar berhijrah daripada melakukan dosa kepada melakukan maksiat, kepada melakukan taat. Berhijrah daripada melazimi perkara-perkara dosa kepada melazimi
perkara-perkara taat. Ya, itulah makna sebenar kita berhijrah. Nabi kata al-muhajiru man hajaras su'a. Orang-orang yang berhijrah itu sebenarnya ialah orang yang berhijrah daripada kejahatan. Wal mujahidu, dan orang yang mujahid, orang-orang yang bermujahadah ni. Orang-orang yang bermujahadah ini yang sebenarnya ialah orang yang memerangi hawa nafsu. Mujahadah kena kepada mereka yang memerangi hawa nafsu. Orang yang muhajir, orang yang berhijrah, kena kepada meninggalkan perkara-perkara maksiat. Bila Nabi kata al-muhajiru man hajaras su'a wal mujahidu man jahada hawa, bermula orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan maksiat, dan bermula mujahid, orang-orang yang bermujahadah itu adalah orang yang sedang memerangi hawa nafsu. Kita nak bagi dapat dua ni, bila kita jadi muhajir, orang yang berpindah daripada sisi dosa kepada sisi pahala. Orang yang kita panggil mujahid, orang yang sentiasa menentang hawa nafsu. Ya Allah, itu yang disuruh oleh Nabi SAW. Baik, ketahuilah bahwasanya apabila engkau melakukan sesuatu maksiat, Imam Ghazali kata kalau kita melakukan maksiat, maka sebenarnya engkau melakukan maksiat itu dengan menggunakan anggota badanmu yang merupakan nikmat Allah. Bila kita melakukan maksiat ni, sebenarnya kita telah gunakan tubuh badan hak yang Allah Ta'ala beri pada kita. Kita sedar tak sedar, kita tak tahu. Kita ingat kita buat dosa ni memang ke? Kita telah memperanankan anggota badan hak Tuhan bagi pinjam pada kita untuk kita melaksanakan perbuatan maksiat. Kita kata ke orang, kita kata diri kita ya, dak mulut kita yang jadi saksi kita kata ke orang. Dak, bukan kata-kata ya masalah, dengar orang kata pun masalah juga. Jadi kena jauh daripada maksiat. Nabi kata apa? Kalau kita buat maksiat tak pakai apa, tak apa. Ni Imam Ghazali kata kita buat maksiat ni hal keadaan kita menggunakan, kita meminjamkan tubuh badan hak Tuhan bagi beri nikmat pada kita ni. Tuhan bagi mulut untuk kita bertutur benda elok-elok. Tuhan bagi tangan untuk kita menolong orang susah. Tuhan bagi hati untuk kita sentiasa mengingati Allah. Tuhan bagi kaki untuk kita berjalan ke tempat-tempat mulia. Tuhan bagi mata untuk tengok benda hak elok-elok, tapi kita guna tubuh badan kita kepada jalan yang tidak diredai oleh Allah. Baik, tengok yang merupakan nikmat Allah yang dianugerahkan nikmat tersebut kepadamu, kepada kita lah, dan menggunakan amanah yang diberikan kepadamu. Tengok, bila Tuhan beri kita mata, sebenarnya kita pegang amanah. Bila Tuhan bagi kita mulut, Tuhan bagi kita amanah. Tuhan bagi kita kaki, Tuhan bagi kita amanah. Tapi kalau kita buat maksiat dengan tubuh badan kita, kita tidak beramanah. Dak, kenapa tidak beramanah? Kita tidak guna kaki kita pada hak jalan betul. Kita tidak guna mata kita dengan jalan hak betul. Kita tidak guna mulut kita dengan jalan hak betul. Bila kita guna sesuatu benda tu tidak guna atas jalan yang betul, dengan mana kita khianat. Mak ayah kita bagi duit untuk pergi mengaji. Bila sampai sekolah, kita tidak mengaji. Kita khianat mak ayah kita. Tu kita panggil kita bangsa khianat. Kalau kita hantar pergi universiti kan, mak ayah kita bagi duit banyak-banyak, suruh pergi mengaji. Tapi kita bila pergi masuk universiti, kita main, kita huha-huha, duit kita makan, kita berjoli sana sini. Kita tidak menggunakan duit tersebut ke arah yang kebaikan. Yang mana yang mak kita amanahkan duit tadi, maka kita dikira sebagai orang yang khianat. Orang khianat ni salah satu daripada tanda-tanda orang munafik. Nak jadi orang munafik ke? Tak mau. Tapi kita melaksanakan perbuatan seolah-olah kita orang munafik. Baik, jadi ketika engkau menggunakan anggotamu untuk melakukan maksiat, tengok, ketika kita sedang menggunakan anggota kita untuk melakukan maksiat, bermakna engkau menyalahgunakan nikmat yang dianugerahkan dan mengkhianati terhadap amanah yang diberikan. Tengok, bila kita cakap benda tak elok saja, kita dikira khianat.
kita dikira tidak amanah. Kita dikira tidak menggunakan tubuh badan yang dianugerahkan oleh Allah untuk buat taat, tetapi kita guna tubuh badan hak Allah Ta'ala bagi untuk kita buat maksiat. Ya. Tengok kalau kita buat benda jahat ya, kita dikira tidak amanah, kita khianat. Allahu Akbar. Kena ingat sedia tu. Kita buat dosa ya, kira kita khianat. Tuhan hampa kita dekat dunia ni, Tuhan bagi kita jadi di dunia untuk kita sujud pada dia, untuk kita apa? Untuk kita jadi hamba dia, untuk kita tunjuk kata kita ni lemah. Dak, kita mai ke dunia ni kita nak tunjuk kita hebat. Dak, kita hebat ni adik-beradik iblis lah. Iblis tak apalah. Iblis memang bangsa hebat. Dia tunjuk hebat. Aba wastakbara, sehingga tak mau sujud pada Nabi Adam. Tu bangsa iblis tu. Kalau kita duduk di dunia ni duduk berasa hebat, kita anak cucu iblis. Tapi kalau kita duduk dunia dengan bangsa tawaduk, dengan bangsa elok, dengan bangsa rendah diri, kita anak cucu para anbiya. Para anbiya perangannya gitu, mulia-mulia. Adapun kalau kita duduk merasa bangga, merasa bagus, merasa hebat, kita anak cucu iblis. Iblis khianat. Tuhan cipta dia untuk ikut perintah Tuhan. Tak, dia tak mau dengar kata-kata Tuhan. Dia tidak mendengar arahan Tuhan. Bila tidak mendengar arahan dan suruhan Tuhan, dikira khianat lah dia tu. Malaikat khianat ke tak? Tidak. Iblis khianat tak? Khianat dah sebab tak mau sujud pada Nabi Adam. Baik, dan anggotamu adalah rakyatmu. Tengok Imam Ghazali kata, anggota kita tu diiktibarkan kepada rakyat. Kalau kita ada anak buah, kita jadi pemimpin, anak buah kita jadi rakyat. Kalau kita jadi ayah, anak-anak kita jadi rakyat. Tengok, kalau anak kita buat dosa, pok sekali kena hambut masuk dalam neraka. Kalau kita jadi pemimpin, orang yang kita pimpin buat dosa, kita sekali terpalik dosa hak dia buat. Jadi mata kita, tubuh badan kita, kaki tangan kita, dia jadi rakyat bagi kita. Kalau kita tak jaga mata kita hak dua butir ni elok-elok, dengan kerana tak jaga tu Tuhan masuk kita neraka. Kalau kita tak jaga dua tangan kita ni, tak usah jaga tangan orang, jaga tangan kita saja. Kalau kita tak mampu jaga dua tangan kita ni, ya Allah, maka disebabkan tak mampu jaga ni, Allah Ta'ala masuk kita dalam neraka. Baik, dan anggotamu adalah rakyatmu. Anggota tubuh badan kita ni adalah rakyat kita. Maka hendaklah engkau berfikir baik-baik bagaimana sepatutnya engkau menjaganya. Tengok bagaimana kita nak jaga anggota tubuh badan kita ni. Nak jaga matanya macam mana, nak jaga mulutnya macam mana, nak jaga telinganya macam mana, nak jaga hatinya bagaimana, nak jaga kakinya bagaimana. Ya, kita kena fikir baik-baik sebelum kita menggunakannya. Kerana apa? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Artinya, arti hadis, maka kamu semua adalah pengembala. Maksudnya fa kullukum ra'in, maka semua di kalangan kamu ni adalah pengembala, yakni pemimpin. Wa kullukum, dan kamu semua pemimpin tadi ni, mas'ulun an ra'iyatih, ditanya tentang kepimpinanmu, ditanya tentang pengembalaanmu. Ya, Nabi kata kita semua ni dikira sebagai pemimpin. Kalau kita tidak memimpin masyarakat, kita memimpin tubuh badan kita. Kita sedang memimpin tubuh badan kita. Kita memimpin mata kita. Kita memimpin semualah juzuk-juzuk tubuh badan kita. Kalau kita tidak memimpin dengan sebaiknya, kita akan ditauk dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kita takut. Dan ketahui olehmu bahawasanya semua anggotamu akan bersaksi ke atas segala perbuatanmu di padang mahsyar kelak. Imam Ghazali kata, kita kena ingat semua anggota tubuh badan kita hak ada lah ni akan menjadi saksi. Mereka akan menjadi saksi di akhirat kelak, di padang mahsyar kelak ni. Mulut kita Allah Ta'ala kunci. Allah Ta'ala bagi cakap hal lain ni. Tangan cakap, mata bercakap, kaki bercakap, hati bercakap. Tuhan nak depa pula bercakap. Berhenti saat mulut bercakap, hak lain tolong pi jadi saksi apa yang dia telah buat di dunia ini. Waktu tu nak jazak tu, waktu tu nak bagi balasan tu, imma hasan wa imma sayyi.
Adapun balasan baik diberikan kepada orang yang mampu menjaganya. Adapun balasan buruk diberikan kepada orang yang tidak mampu menjaganya. Tu kita kena jaga elok-elok lah. Sebab di padang mahsyar kelak akan ditanya, akan disoal kepada semua tubuh badan kita. Dengan menuturkan perkataan yang lancar dan terang. Tengok semua badan-badan kita, tubuh badan kita akan cakap dengan lancar dan terang di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan tanya, "Hei tangan, apa yang kau kerjakan?" Tangan kata, "Aku mencuri." "Hei kaki, apa yang kau kerjakan?" Kaki kata, "Aku melangkah ke tempat maksiat." "Hei mata, apa yang telah kamu kerjakan?" "Aku melihat perkara-perkara maksiat." Allahu Akbar. Kita tak mampu dah berfikir bagaimanakah perakhiran kita, melainkan kita berfikir maka nerakalah tempat kita. Allahu Akbar. Anggotamu akan mendedahkan. Tengok Imam Ghazali kata, anggotamu akan mendedahkan segala rahsiamu. Semua dia tak tinggal. Mata penuh tengok apa, semua benda dia tak tinggal. Tak ada pesen lupa, tak ada jenis mata masuk virus lupa, tak ada. Tak ada jenis dia hilang memori, tak ada. Semua dia ingat belaka. Ingat semua secara teliti, tak ada satu pun yang tinggal. Maka anggota tadi akan mendedahkan segala rahsia di hadapan perhimpunan agung di padang mahsyar kelak. Di padang mahsyar kelak tu, tubuh badan kita akan menjadi penyaksi. Maka dia akan menjadi saksi di atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Dan dia akan mendedahkan segala rahsia yang mana kita buat. Hal keadaan kita tak tunjuk ke orang, ataupun keadaan kita menunjukkan keburukan tersebut kepada orang. Contohnya, kita melaksanakan perbuatan maksiat hak yang terang-terangan orang tahu, ataupun kita melaksanakan maksiat hal keadaan orang tak tahu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mendedahkan segala rahsia-rahsia yang mana kita laksanakan di dunia. Di dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, dalam hal ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydiyahum. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah Yasin, Allah Ta'ala kata, di hari ini, hari akhirat ni, di hari perhitungan tu, akan bersaksilah ke atas kamu oleh segala lidahmu. Lidah akan jadi saksi. Tanganmu akan jadi saksi. Kakimu akan jadi saksi dengan segala sesuatu yang telah engkau perbuat di dalam dunia dahulu. Tuhan kata dalam surah Yasin, pada hari ini mulut lidahmu, tanganmu, kakimu akan jadi saksi kepada apa yang telah kamu kerjakan di dunia dahulu. Waktu tu tak dapat lari dah, seinci pun tak dapat lari. Maka Allah Ta'ala akan membalaskan segala perbuatan buruk kita dan segala perbuatan baik kita di akhirat. Allah juga berfirman di dalam surah Yasin. Yang tadi tu surah Taubah, surah Nur. Silap, tadi tu surah Nur, yang kedua ni surah Yasin. Allah Ta'ala sebut, al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maksudnya pada hari ini, hari kiamat ni, Allah Ta'ala kata, kami akan kunci mulut-mulut mereka. Al-yawma naqtimu ala afwahihim. Pada hari kiamat tu, kami akan kunci mulut-mulut mereka dan akan bercakap kepada kami tangan-tangan mereka, dan akan bersaksi di hadapan kami kaki-kaki mereka terhadap apa yang mereka telah perbuat dahulu di dunia. Pada hari kiamat, mata mulut ni Tuhan kunci rapat-rapat, tak bagi cakap dah. Maka Tuhan mendengar apa yang tangan cakap, Tuhan menyaksikan apa yang kaki saksi. Maka di situ kita tak dapat lari daripada balasan-balasan buruk ketika mana kita melakukan maksiat, dan kita akan memenangi balasan-balasan baik sekiranya kita dapat menjaga tubuh badan kita daripada melakukan api neraka atau disambarkan, melakukan perkara-perkara maksiat atau disambar dengan api neraka. Maka jagalah baik-baik seluruh anggotamu. Imam Ghazali pesan, jagalah elok-elok anggotamu.
Imam Ghazali pesan ni, kita kena ikut ni. Imam Ghazali ni ulama hebat, ulama tasawuf, ulama sufi, alim dalam fiqh, alim dalam tariqah, alim dalam akidah, alim di dalam segala ilmu, cabangan ilmu Islam. Maka beliau berpesan, jagalah anggota tubuh badanmu, khususnya ni kena jaga ni, khususnya anggotamu yang 7. Yang 7 kena jaga. Yang 7 kena jaga. Kerana apa? Kerana anggota 7 itu. Kerana apa? Kerana apa kena jaga anggota 7 itu? Kerana pintu neraka itu 7 pula. Kita samakan kena jaga 7 anggota yang ada di tubuh badan kita ni. Kerana apa? Kerana neraka ada 7 pintu dan telah ditentukan setiap pintu itu untuk dimasuki oleh kumpulan yang telah melakukan perbuatan maksiat dengan salah satu di antara 7 anggota badan tadi. Kita kena jaga 7 anggota badan disebabkan ada 7 pintu neraka. Kalau kita tak jaga mulut, masuk neraka yang tak jaga mulut. Kalau kita tak jaga mata, maka masuk neraka hak tak jaga mata. Kalau ada kita tak jaga kaki, masuk neraka yang tidak menjaga kaki. Ada 7 neraka, ada 7 iqab, 7 balasan kepada orang yang tidak menjaga 7 tubuh badan. Kerana apa? Kerana apa? Kerana kita tidak membuat perkara taat. Bila kita tidak melaksanakan perkara taat, maka perkara maksiat yang hinggap di tubuh badan kita. Jadi kita kena lazim perkara taat. Bila kita lazim perkara taat, perkara maksiat akan datang kepada kita. Baik, apa itu anggota yang 7? Iaitu mata. Kena jaga mata. Mata kena jaga. Telinga, kena jaga telinga kita bagi elok. Lidah, kena jaga lidah kita bagi elok. Perut, kena jaga perut kita bagi elok. Makan, kena makan daripada perkara-perkara yang halal. Makan daripada benda-benda yang kita yakin kata halal. Jauhkan perkara-perkara syubhah daripada kita makan. Jangan makan hak Cina buat, makan hak Melayu buat, makan hak orang Islam buat. Makan yang betul-betul halal. Kalau kita duk telan benda syubhah ni, kita seolah-olah dekat dengan perkara yang haram. Jadi jaga perut kita. Kerana di perut itulah untuk memberi kekuatan. Kalau perut kita disumbat perkara-perkara tak elok, maka kita akan rasa malas nak buat taat. Kalau perut kita disumbat perkara-perkara yang halal, maka kita akan kuat untuk melaksanakan taat. Seterusnya, lepas jaga perut, kita kena jaga kemaluan kita. Kemaluan kena jaga. Takut kita berzina, takut kita buat perkara-perkara mungkar hak Allah Ta'ala larang. Seterusnya kita kena jaga apa? Tangan. Kena jaga tangan weh. Ni 2 tangan ni. Kena jaga bagi elok. Orang tak ada tangan tak apa, dia tak boleh tunjuk pada perkara-perkara maksiat. Ni, orang tanya kita mana disko? Tunjuk anak panah tu ya. Pi belah kanan tu. Kita sambut dosa. Kita tengah sambut dosa. Orang tanya kita mana kelab malam ni? Jalan mana ni? Orang tanya dah mana kelab malam, jalan mana ni? Kita pergi tunjuk. Kita ni menyambut dosa orang. Tangan kita pergi tunjuk belok kanan, belok kiri. Tangan kita esok akan dibertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tolong orang untuk buat maksiat, tapi tolong orang untuk buat taat. Dan kaki, kaki kena jaga. Kaki kita jangan langkah tempat-tempat tak elok. Jangan duk pergi disko, jangan duk pergi kelab malam, jangan duk pergi tempat orang yang suka sembang merapu, jangan pergi tempat orang yang suka mengumpat orang. Tak usah kata pergi tempat yang betul-betul haram. Kita pergi tempat halal. Contohnya kita pergi kedai. Tapi dalam kedai tu orang suka mengumpat. Kan? Orang suka mengumpat, ni duduk semeja ni mengumpat, semeja ni mengumpat, semeja ni cerita pasal orang. Tak, kita masuk kaki kita ke tempat kedai tu pun jadi dah tak elok dah. Jadi perkara yang tidak perlu, tidak baik, boleh jadi haram kita mengangkat kaki kita masuk ke tempat yang kita tahu benda tu tak elok. Sedangkan kedai tu halal, kedai makan, tapi dalam tu penuh dengan orang buat maksiat, kita tak payah pergi. Kan? Kenuri pun kalau orang buat kenuri kan, ada tari menari, ada orang pakai baju tak cukup kain, ada orang duk berjoget berjimba. Kita wajib pi tak? Wajib pi ke tak? Boleh jadi haram kita pi. Haram kita pi sebab apa? Ada kumpulan maksiat dalam majlis hak elok tapi orang buat maksiat. Kita pun rasa tak mau pi ya.
Ustaz tak mau pergi sebab apa? Sebab dalam kenduri tadi tu ada perkara yang maksiat. Jadi kita nak kita rasa redha tak kaki kita melangkah tempat tersebut? Tak redha. Tak redha. Kalau tempat gutu pun kita tak redha, manakan pula disko, tempat-tempat memang melalaikan diri kita, maka di situ awal lagi lah kita kena jaga kaki kita. Baik. Lepas tu Imam Ghazali mula satu secara tertib kena jaga. Satu secara tertib. Pertama, menjaga mata. Menjaga mata. Mata sebenarnya diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk engkau dapat melihat segala sesuatu sehingga engkau dapat menggunakan mata dalam menunaikan segala hajatmu. Mata ni Allah Ta'ala cipta untuk kita. Mata ni Allah Ta'ala bubuh di tubuh badan kita hanya untuk apa? Untuk kita gunakan, untuk kita selesaikan hajat kita. Mata ni hajat apa? Untuk melihat. Melihat bukan melihat perkara haram. Melihat perkara haram bukan benda yang benda hajat kita dak. Kita tak berhajat untuk melihat benda haram. Nafsu kita yang berhajat untuk melihat benda haram. Kita dak. Kita kalau secara asasinya sekarang bila kita tidak bercampur dengan nafsu ni, kita tak mau pada maksiat. Bila nafsu duduk dalam diri kita, pandangan kita mula selera kepada maksiat. Jadi mata asalnya bukan untuk melihat perkara maksiat. Mata asalnya untuk melihat perkara-perkara yang taat, untuk selesaikan hajat kita. Kan? Kalau tak ada mata, susah pula nak mandi, nak berak, nak basuh berak. Lepas tu nak apa? Nak bantu orang, nak baca Quran, susah. Nak baca hadis. Nak tengok muka Rasulullah bila kita berada di zaman Nabi, nak tengok muka guru kita, nak tengok muka ayah kita. Benda-benda tu yang kita rasa hajat bila kita di dunia ni, benda tu lah yang kita patut guna mata kita. Kalau kita guna mata kita bukan selain daripada benda hak tadi, maka dikira kita khianat kepada mata kita. Dan engkau dapat melihat dengan matamu akan keajaiban ciptaan langit dan bumi. Dengan sebab mata juga Allah Ta'ala bagi kita tengok keajaiban langit dan bumi ni. Allah Ta'ala ciptakan langit yang tidak bertiang. Allah Ta'ala cipta bumi yang penuh dengan ciptaan yang ajib. Allah Ta'ala ciptakan dalam hutan ada binatang, luak hutan ada manusia. Allah Ta'ala ciptakan kenderaan yang boleh ada di atas udara. Allah Ta'ala cipta bangunan yang boleh berdiri tegak. Allah Ta'ala ciptakan pelbagai perkara yang berada di antara langit dan bumi sebagai satu benda yang ajib untuk kita melihat dan kita memuji kebesaran Allah. Yang tu yang faedah bila Tuhan bagi mata, bukan untuk kita duk pergi tengok hai keburukan orang. Mata ni untuk nak selesaikan hajat kita, apa yang kita nak tengok daripada perkara yang baik, dan untuk kita melihat perkara-perkara yang ajib di antara langit dan bumi, untuk kita memandang dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa lagi? Supaya engkau dapat mengambil iktibar daripadanya. Bila kita melihat bumi, melihat bulan, melihat bintang, melihat langit, Allah Taala yang cipta. Mana ada orang yang boleh cipta langit? Mana ada orang yang boleh cipta bumi? Mana ada orang yang boleh cipta bintang? Mana ada orang yang boleh cipta planet-planet? Melainkan siapa? Melainkan Allah. Allah Ta'ala cipta langit bumi untuk kita tengok, untuk kita ambil iktibar. Bila kita ambil iktibar tu, kita mula puji Tuhan. Kita mula mengesahkan Tuhan. Kita mula membesarkan Tuhan. Bila kita mengesahkan Tuhan, membesarkan Tuhan, memujikan Tuhan, itu perkara taat ke perkara maksiat? Perkara taat. Bila kita guna mata kita ke arah kebaikan, maka ia menghasilkan taat. Baik. Maka peliharalah matamu daripada 4 perkara. Imam Ghazali kata jaga mata ni 4 perkara. Jaga mata 4 perkara. Pertama, melihat perempuan yang bukan mahram. Melihat perempuan yang bukan mahram. Jangan kita lihat perempuan yang bukan mahram. Tak boleh tak boleh lihat perempuan yang bukan mahram. Ni tengok anak dara orang. Tengok apa anak jiran kita. Tengok pun tak boleh. Tengok pun tak boleh. Tambah lagi pegang. Tak boleh. Melainkan kita dah menikah dengan dia. Dia jadi salah satu daripada anak
beranak kita, keluarga kita, dia kahwin dengan anak kita ke, dia jadi pak kita ke, dia jadi berah kita ke, dia ada keluarga dengan kita, walaupun dia bukan mahram, tak apa, kita berkenal-kenangan. Sebab apa? Sebab dia keluarga kita. Adapun kalau dia memang bukan mahram, jauh dah, dia tak termasuk dalam keluarga kita, dia memang duk asing kita, asing, lagilah kita kena jauh daripada dia. Kerana apa? Mata ni dia kuat, kuat untuk apa? Untuk menarik kita melakukan perkara-perkara maksiat. Bukan kata tengok perkara-perkara yang betul-betul haram dah. Kita tengok perkara yang halal tapi membuatkan kita jatuh pada perkara yang haram, tak boleh. Kita tengok kereta, kita tak boleh tengok kereta ni. Oh, kereta ni nak beli. Lah kali bila kita tengok kereta yang halal menyebabkan kita pencuri duit orang untuk beli kereta. Mata kita melaksanakan perkara yang haram. Sebab tu mata kita boleh tahu. Kita sendiri kita boleh jaga apa benda yang kita suka tapi menyebabkan dia maksiat. Contoh kereta, kita tak boleh tengok kereta hak elok-elok. Nak beli nak beli kereta, nak beli barang kemas. Jadi jangan tengok. Bila kita tengok barang kemas hak baru, kita rasa nak beli, lepas tu kita duk pi henjut orang, kita duk pi kacau orang, kita pi berhutang dengan orang, kita pi pinjam duit orang, kita pi tipu orang. Untuk apa? Untuk kita nak senang. Untuk kita nak beli benda hak kita tengok. Asalnya bertengok emas tu hukumnya harus boleh tengok. Tapi bila kita tengok tu, kita nak buat perkara-perkara yang haram. Maka hasil daripada tengok benda yang harus, membuat perkara yang haram, maka berdosa mata kita tadi. Jadi kita yang tahu kita ni lemah kat mana, jangan tengok. Bila kita lemah tengok emas, jangan tengok emas. Bila kita lemah tengok rumah-rumah lawa-lawa, jangan keluar rumah. Maksudnya kalau kita pergi kawasan-kawasan perumahan, tak usah tengok lagi, kita rasa nak beli. Kalau kita jenis suka tengok apa lagi, bila kita suka tengok, kita boleh kawal, tak apa. Ni saya takut kita suka tengok tapi tak boleh kawal. Bila kita tengok perkara yang kita tak boleh kawal, waktu tu kita nak buat doa, buat maksiat. Jaga Allahu Akbar, tu yang kita takut. Yang kedua, melihat gambar-gambar yang lucu yang boleh membangkitkan syahwat. Imam Ghazali pesan jangan tengok filem-filem lucu. Bukan kata filem saja, gambar pun tak boleh. Filem ni maksudnya bergerak. Kalau filem tak, kalau gambar pun tak boleh, apa lagi filem? Kalau gambar pun tak boleh, apa lagi filem? Jadi tak boleh tengok perkara-perkara yang menaikkan nafsu kita. Kalau perkara tu perkara yang harus sekalipun. Tengok perempuan yang bernikah, berjubah, tapi nafsu kita melakukan, nafsu syahwat kita yang haram dapat dibangkitkan, maka perkara tersebut kita kena jauhi. Bila kita jauhi, kita akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Bila kita terjebak, kita termasuk dalam dosa tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberi balasan dan iqab kepada kita. Terus yang keempat, Imam Ghazali pesan apa lagi? Melihat orang lain dengan pandangan penghinaan. Kita panggil pandangan ihtikar, pandang rendah. Imam Ghazali kata, bila ada mata ni, jangan tengok orang dengan pandang hina. Jangan tengok orang dengan pandang rendah. Kita tengok orang ni, orang jahat, kita anggap dia mulia. Kita tengok orang susah, kita anggap dia mulia. Macam tu kita kena tengok orang. Kita kalau tengok orang hak mulia, kita kata dia tak mulia. Sama telah lagi-lagi kita tengok orang hak tak mulia, lagi-lagi kita benci dia. Imam Ghazali kata kalau kita tengok orang mulia, orang tak mulia, kita kena anggap dia lebih mulia pada kita. Tapi kalau kita tengok orang mulia, lagi kita kena mulia lah. Tapi kalau kita biasa kita tengok orang mulia, kita dah tak muliakan dia. Tambah lagi orang tak mulia, lagi kita hina lah dia. Imam Ghazali kata bila kita tengok orang yang lain daripada kita, kita jangan pandang hina. Bila kita pandang hina, ya start dah mata kita buat dosa. Mata kita buat dosa. Seterusnya melihat keaiban orang lain. Kita tak boleh lah nak tengok aib orang dengan mata kita. Kan, orang tu cacat ke, orang tu tak ada tangan ke, orang tu tak ada telinga ke, orang tu dia rasa sedih bila kita tengok keaiban dia. Jangan duk pandang-pandang lah. Kita pergi hospital kan, orang tu ada aib, mata dia sebelah masuk ke dalam, tangan dia sebelah terputus, kaki dia sebelah bengkok, perut dia berlubang kan, hidung dia kembang, contoh dia, mulut dia gigi tak ada, pipi dia sebelah terbakar. Benda-benda yang aib di diri dia. Dia rasa bila orang tengok dia malu. Maka kita jangan tengok. Bila kita tengok, buat dia rasa malu, buat dia rasa susah, buat dia rasa gelisah, maka hukumnya haram. Tu bila kita tengok benda yang harus, kita tengok benda aib orang, benda harus. Ni kalau kita tengok benda aib orang, benda yang haram, lagi tak boleh.
Benda aib orang yang harus. Contohnya kita tengok, saya kata tadi lah, kita tengok tangan dia putih terkeluar ni, dia pun jalan cengkang-cengkang, kita duk tengok aib dia. Aib ni benda yang orang tak mau tunjuk, tu kita panggil aib. Kalau benda orang mau tunjuk, tu kita panggil nikmat. Kan ada tangan, ada kecantikan, mana ada orang tak mau tunjuk? Semua orang nak tunjuk. Tapi kalau tak ada tangan, tak ada cantik, tak ada gigi, hidung kembang, ada orang nak tunjuk? Tak ada tunjuk. Jadi benda tu dikira aib. Bila kita memandang aib orang, dikira tak baik. Sebab apa? Bila kita mula pandang aib orang, hati kita jadi tak elok. Hati kita akan cakap benda aib orang. Hati kita akan pergi cerita ke orang tentang aib orang. Hati kita akan bawa kita kepada nak apa? Nak cerita tentang aib orang. Jadi kita janganlah tengok aib orang. Tu saya pesan. Dan tu juga Imam Ghazali pesan. Benda aib orang jangan tengok. Tu. Kalau pergi hospital ni jangan. Satu lagi orang kata kalau main rumah orang kan. Kalau main rumah orang, kalau main tu kita kena buta mata kita. Sebab tu adab main rumah orang buta. Bila keluar jadi bisu. Apa makna buta? Main rumah orang jangan nak tengok aib rumah orang. Kan? Kain tak lipat, kipas berdanuk, dinding beretang, makan tak basuh. Main rumah orang, jangan kita tengok aib-aib rumah orang. Sebab tu orang kata main rumah orang ni kita kena butakan mata. Tengok tu, jaga hati, kena buta. Bila kita keluar rumah orang, kita kena buka mata kita nak balik rumah kita. Lepas tu kita kena bisukan mulut kita. Sebab apa? Bila kita tengok tadi benda aib, kita nak cerita kat orang. Sebab tu kita kena keluar rumah orang, kita kena bisu. Masuk rumah orang, kita kena buta. Tu akhlak kita. Bila akhlak kita sampai ke tahap tu, bagus kalau akhlak kita sampai ke tahap tu, bagus. Excellent. Kita dapat jaga mata kita. Imam Ghazali kita pesan 4 ayat. Pertama, kita kena apa? Kita kena jangan tengok perempuan-perempuan yang bukan mahram dengan kita. Kedua, kita jangan tengok gambar-gambar yang lucuh yang boleh mengangkat gairah nafsu kita. Ketiga, jangan kita melihat orang dengan pandangan yang rendah, pandangan hina. Yang keempat, jangan tengok aib orang. 4 benda tu kita kena jaga. Kita kena jaga sungguh-sungguh lah. Kalau kita tak jaga, mampu. Kita kena bakar lah esok ke akhirat kelak. Bakar. Ingat senang. Cuba kita duduk saja-sajalah rumah kan. Kita fikir sah ya. Kalau Tuhan ambil nyawa aku ni, orang letak aku dekat dalam kubur, apa aku nak buat? Tak tahu nak buat apa. Kan waktu tu kita pun rasa akan ada 2 malaikat mai kepada kita, tanya kita man rabbuka, wa man nabiyuka, wa man ikhwanuka, wa ma dinuka. Kita boleh jawab ke tak? Kita tak dapat bayangkan macam mana kita bangun di akhirat kelak. Kita boleh jawab tak persoalan Tuhan? Kita boleh selesai tak dengan mahkamah Tuhan? Kita boleh masuk dalam syurga tak? Allah, kita tak tahu macam mana. Dan kita di penghujung bulan Ramadan ni kita kena usaha sebaiknya. Nak kata suruh ambil Lailatul Qadar dah habis malam 29 lah. Malam 21 pun sudah, malam 23 pun sudah, malam 25 pun sudah, malam 27 pun sudah, malam 29 pun sudah. Malam 29 malam ni ya? Malam ni. Jadi malam ni kena buat bagi elok. Dia kata malam kemarin, tapi malam kemarin pun dia kata ada tanda Lailatul Qadar. Pagi tadi gelap, matahari tak bersinar. Jadi tanda-tanda Lailatul Qadar. Tapi tak apa, kita bukan nak kepada tanda, kita nak kepada Tuan tanda. Kita bukan nak kepada tanda Lailatul Qadar, kita nak kepada Tuan tanda, iaitu Allah. Kalau kita dapat Allah, tak kira Lailatul Qadar ke, tak Lailatul Qadar ke, Lailatul apa pun, kita dapat dah keutamaan hidup kita, iaitu Allah. Kalau kita mencari hanya Lailatul Qadar, kalau kita tidak mencari Allah, hanya sekadar Lailatul Qadar sajalah. Tapi kalau kita tak dapat Lailatul Qadar tersebut, kita akan jadi rugi juga sebab kita tak ada Allah. Tapi kalau kita ada Allah, semua kita dapat. Lailatul Qadar ke, Lailatul Nisfu Sya'ban ke, Lailatul Rajab ke, Lailatul Nuzul Quran ke, semua malam-malam yang bermanfaat. Bila kita buat ibadah, Allah Ta'ala sentiasa mendengar doa dari rintihan kita. Tu yang kita nak. Jadi kita kena usaha. Mula lepas pada Ramadan ni, bila kita nak tahu kita ni Ramadan kita ikhlas ke tak, Ramadan kita ni mulia ke tak, Ramadan kita ni diterima oleh Allah ke tak, lepas Ramadan ni tengok apa yang kita buat pada bulan Ramadan ni, semayang sunat apa, kita lazimi ke tak. Kalau kita tak lazimi, Ramadan kita hanya palsu saja. Kita hanya buat ibadah bermusim. Mai bulan Ramadan baca Quran, luar Ramadan tak baca Quran. Kita kali ni luar Ramadan baca Quran juga macam dalam Ramadan. Tu bukti kata apa? Kata kita sentiasa ada kita melakukan ibadah dalam bulan Ramadan dengan ikhlas. Sebab tu orang kata macam saya bagi tahu sebelum ni, orang yang melaksanakan puasa 6 selepas mana bulan Ramadan, maka itu bukti dan dalil puasanya 30 hari di bulan Ramadan ikhlas. Puasanya diterima oleh Allah. Nak tahu puasa kita terima oleh Allah ke tak? Bukti dia kita mampu melaksanakan puasa 6
dalam bulan Syawal. Pakat puasa, bukan suruh puasa berderek, puasa apa selang-selang tak apa. Tambah lah ni nak berek pun tak apa, bukan nak kerja keluar rumah pun, bukannya ada buka kedai pun. Tak ada buka apa pun. Rumah tu buka pun tak ada, apa pun tak ada. Rumah kita ya. Tu pun kalau kita buat makan. Kalau kita tak buat makan, apa pun tak ada. Orang pakcik karya pun tak buat makan rasa. Raya-raya pun tak buat kuih raya ke apa semua tak ada. Makan adik-beradik ya. Lepas tu tutup pintu. Siapa main takut virus. Duduk. Semua orang, kalau orang rasa diri kita takut nak bawa virus rumah orang, orang pun macam tu juga. Jadi kita raya rumah kita bersederhana. Nabi sallallahu alaihi wasallam raya biasa-biasa je. Kita ya raya luar biasa. Tapi Tuhan nak ajak kita raya macam mana? Luar biasa. Raya biasa-biasa je. Tuhan ajak tahun ni. Tapi kalau orang yang tak rasa, tak tahu. Orang yang tak hidup lagi, dia tak merasai. Orang yang mati dah, dia tak merasai. Dia rasa nikmat raya, seronok. Tapi kita, Allah Ta'ala bagi sekali rasa raya tak seronok. Tengok pi pukul 8, tengok pi jalan Perda. Mana ada orang berniaga lemang dah. Pi belah Perda, belah siapa, belah Seberang Jaya. Mana ada orang berniaga kuih raya 3.10 dah. Tak ada siapa dah duduk tepi jalan. Semua gelap gelita. Macam kat Padang Mahsyar malam-malam. Tak percaya pi ronda pukul 10, pi ronda. Tak ada siapa. Kita accident pun, lalat pun tak main. Sebab semua takut virus. Lah kali kita mati tak jalan. Kalau orang accident malam-malam, siapa pun tak main lah saya rasa. Dulu tak apa accident. Kita tak ada bangun lagi, orang main ramai dah. Hak yang nak main tarik kereta pun main dah. Kita tak ada buka mata lagi. Ni kita accident malam tak ada siapa. Saya pergi semalam saja jalan dalam belah Perda, tak ada siapa pun buka kedai. Gelap gelita. Dengar arahan kerajaan suruh tutup pukul 10 kan. Kita lalu pukul 9 dah tutup bergelap dah. Dulu Perda tu orang panggil Uptown, baju raya ni, lagu raya ni dekat Perda punya lagu raya Uptown tu dengar sampai dekat Subhanal Malikil Ma'bud Masjid Perda. Sama kuat. Hak yang satu hari di hari raya dengan Subhanal Malikil Ma'bud dekat Masjid Perda tu sama-sama kuat. Lo ni sama-sama tak ada. Di Masjid Perda pun tak ada Subhanal Malikil Ma'bud, dekat Uptown pun tak ada satu hari di hari raya. Jadi Allah Ta'ala ambil nikmat. Ambil nikmat taat di berjemaah, ambil nikmat maksiat secara berjemaah. Allah Ta'ala suruh kita duduk di rumah, jaga kita punya lidah, jaga kita punya mata. Baik, kita terus satu lagi, jaga apa? Jaga telinga. Macam telinga. Hendaklah engkau jaga telingamu daripada mendengar perkara bid'ah. Jangan kita dengar perkara-perkara yang baru lah Islam ni. Bid'ah ni kena pada bid'ah yang dalalah. Adapun bid'ah yang hasanah harus. Atau seumpama bid'ah tadi, atau perkara atau perkataan yang jahat. Jangan kita dengar perkara-perkara, perkataan-perkataan yang jahat atau perkataan yang sia-sia. Imam Ghazali pesan, bila ada telinga ni jangan dengar perkara-perkara yang sia-sia atau menyebut kejahatan orang lain. Jangan menyebut-nyebut kejahatan orang lain. Telinga ni jangan kita pi dengar perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang sia-sia atau menyebut-nyebut kejahatan-kejahatan orang lain. Sebenarnya ni Imam Ghazali pesan, sebenarnya telingamu diciptakan oleh Allah untuk dapat engkau mendengar akan Al-Quran. Allah Ta'ala cipta telinga ni, dua lubang telinga ni, kiri kanan, untuk apa? Untuk dengar Quran dan hadis Rasulullah. Allah Ta'ala tebuk dua lubang telinga, lubang kanan dengan lubang kiri. Untuk apa? Untuk kita dengar Quran, untuk kita dengar kalamullah, untuk kita dengar hadis Nabi, untuk kita dengar kalamun Nabi. Dan hikmah para awliya. Kita nak mendengar ayat-ayat hikmah para wali ni. Wali, ayat-ayat wali, hikam. Lepas tu kita panggil hikmah ni hikam Athaillah Sakandari. Kita mengaji kitab hikam kan. Tu kita nak mendengar hikmah para awliya. Kerana apa? Kerana Imam Athaillah Sakandari ni di kalangan para wali, para orang sufi, para wali tariqah. Dia buat kitab hikam hampir 200 ataupun 100 lebih hikam yang disebut di dalam kitab hikam beliau. Jadi kita kena dengar lah. Kalau kita ada guna telinga, kita ada telinga, maka kita kena dengar Quran, kena dengar hadis, kita kena dengar hikmah daripada wali-wali. Kerana apa? Mereka dekat dengan Allah. Kita tak boleh dengar perkara-perkara dusta, kita tak boleh dengar perkara-perkara jahat yang dituturkan oleh manusia yang macam kita. Kalau kita nak jadi orang elok, kita kena dengar cakap orang yang elok-elok. Maka gunakanlah telingamu untuk mendengar ilmu pengetahuan. Dia kata apa? Selain daripada kita dengar kalam Allah, kalam Nabi, kalam awliya, maka kita kena dengar ilmu pengetahuan.
kan? Masjid surau buat mengaji, kan? Sekolah madrasah buat mengaji, hantar anak-anak kita. Kan anak kita kena guna telinga hak Tuhan bagi untuk dengar ilmu pengetahuan. Sebab apa? Sebab ilmu lah yang nak membezakan perkara baik dengan perkara buruk. Kalau tak ada ilmu, macam mana kita nak tahu benda tu baik ke benda tu buruk? Kena ada ilmu. Ilmu macam mana dapat? Kena dengar. Kalau kita tak dengar, macam mana nak dapat ilmu? Bila kita tak dapat ilmu, macam mana kita nak tahu baik beza buruk dan baik? Bila kita tak dapat beza baik buruk, maka kita akan melakukan perkara yang buruk. Sebab buruk banyak lagi daripada baik. Sehingga apa? Sehingga dengan ilmu itu engkau dapat mencapai kerajaan yang kekal dan kenikmatan yang abadi di dalam syurga. Sehingga ilmu yang kita dapati melalui telinga kita ni, sehingga ilmu yang mana kita dapati melalui pendengaran kita ni, melalui mulut-mulut ulama ni, melalui suara-suara ulama ni, kita dapat mendapat kenikmatan syurga. Sehingga diri kita mendapat duduk kekal di dalam syurga. Orang yang dapat duduk kekal dalam syurga ni, orang dapat telinga yang baik. Orang dapat menjaga telinga dengan jagaan yang baik. Orang dapat mendengar perkataan yang baik. Orang yang dapat jaga telinga, dengar perkara yang baik, orang ni dijanjikan oleh Allah Ta'ala untuk duduk di dalam syurga, untuk kekal dalam syurga. Adapun orang yang dengar perkara nista, perkara dusta, tak ada duduk dalam syurga. Lawan syurga apa? Neraka mana ada tengah-tengah. Jadi duduk di dalam neraka. Dan apabila engkau menyalahgunakan nikmat pendengaranmu seperti engkau mendengarkan akan maksiat. Kalau kita tidak menggunakan pendengaran kita, kita pergi guna pendengaran kita untuk belah maksiat, maka bermakna engkau telah mengkhianati terhadap dirimu sendiri. Kita mengkhianati diri kita, kita mengkhianati rakyat kita, kita mengkhianati tubuh badan kita, kita mengkhianati nikmat hak Tuhan beri pada kita. Bila kita melihat perkara-perkara maksiat, bila kita mendengar perkara-perkara maksiat, kita tidak menggunakan awak-awak ciptaan telinga untuk mendengar perkara-perkara yang hasanat. Bila kita mendengar perkara-perkara yang maksiat, maka kita telah mengkhianati anugerah daripada Allah. Allahu Akbar. Dan engkau menyalahgunakan suatu alat yang sepatutnya engkau gunakan untuk mencari keuntunganmu. Dia kata bukan saja kamu khianat, kamu telah menyalahgunakan alat hak Tuhan beri pada kamu. Kamu khianat satu hal dah. Yang kedua, kamu salah guna. Tuhan bagi telinga untuk dengar perkara elok, kamu dengar perkara tak elok, tu kamu salah guna. Maka inilah yang dinamakan rugi yang sebenar rugi. Bila kita khianat, kita tak gunakan telinga kita dengan sebaiknya, kita digelar sebagai orang yang rugi. Ghayatul ghusran, orang yang sangat rugi. Sebab apa? Sebab tak guna telinga dengan baik. Dan janganlah engkau berkata bahawa dosa memperkatakan orang itu hanya tertentu bagi orang yang berkata sahaja. Dia kata apa? Imam Ghazali kata, jangan kamu berkata, jangan kamu sangka. Jangan kamu sangka dosa memperkatakan hai orang lain ni adalah dosa orang yang bercakapnya. Jangan kamu sangka aku tu. Kamu kata apa? Dengar tak apa. Dia yang cakap. Aku dengar ya. Aku tak ada apa. Maka Imam Ghazali kata, tetapi dosa itu juga akan terkena kepada orang yang mendengar perkataan itu. Imam Ghazali kata, jangan kamu sangka hak jahat tu orang hak cakap ya. Orang hak dengar benda hak cakap jahat tu pun pakat dapat dosa sekali. Jadi kena jaga-jaga daripada melakukan maksiat. Ima kita bercakap benda jahat atau kita mendengar perkara-perkara yang jahat tadi. Kerana apa? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mustami'a syarikul qaili. Nabi kata apa? Innal mustami'a syarikul qaili, sesungguhnya orang yang mendengar. Orang yang mendengar ni, orang yang mendengar orang mengumpat ni, orang yang mendengar orang berkata dusta ni, orang yang mendengar orang yang memfitnah ni adalah bersekutu. Bersekutu maksudnya bersamaan, berkongsi di dalam dosa dengan orang yang berkata itu. Innal mustami'a syarikul qaili, sesungguhnya orang yang mendengar perkataan dusta, mendengar perkataan fitnah
berkongsi dosa dengan orang yang berkata dusta dan berkata fitnah tadi. Wa huwa ahadul mutaghabaini, dan dia juga dikira salah seorang daripada dua orang yang mengumpat. Jadi orang yang mendengar umpatan orang, dia berkongsi dengan orang yang mengumpat. Lepas tu Nabi SAW kata apa? Bukan kata dia mendengar saja, maka dia juga dikategorikan sebagai apa? Sebagai salah seorang daripada orang yang mengumpat. Walaupun dia tidak cakap pun, walaupun dia tidak memfitnah pun, tapi dia tumpang dengar, ya, dia dikira sebagai salah seorang yang berkongsi dosa dan berkongsi mengumpat. Ni kita kena jaga, kerana hadis ni datang daripada Nabi SAW dan datang daripada susul jalur yang sahih. Maka kita kena merasakan kebimbangan yang besar, kita kena merasakan ketakutan yang berpanjangan. Bila kita terlampau lama berada di dalam zon dosa, kita kena beralih daripada zon dosa kepada zon pahala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mendorong kita, memperlorongkan kita, membantu kita untuk melatih diri kita melakukan taat. Kerana apa? Kerana tidak ada siapa pun yang mampu membantu kita melaksanakan perkara taat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kita kena jaga hak tu, kita kena ingat hak tu, kita kena letak dalam hati. Kerana apa? Kita tak mampu nak buat perkara taat sendiri melainkan bantuan daripada Allah. Baik, dua dah anggota yang mana kita cerita melalui kalam Al-Imam Al-Ghazali. Bermula dengan mata dan telinga. Adapun lidah, perut, kemaluan, tangan dan kaki akan kita bincang selepas-lepas ni. Moga kalau ada masa lagi, kalau ada ruang dan peluang, kita akan sambung baca, jaga macam mana nak jaga lidah, macam mana nak jaga perut, kemaluan, tangan dan kaki. Untuk hari ni kita habiskan baca mata dengan telinga. Jadi dua tu penting lah. Kalau kita bisu pun, kita dengar perkara tak elok, kita jadi orang yang berkongsi dosa dengan kita, orang yang cakap benda tak elok. Kalau kita pekak, kita bercakap benda tak elok juga, kita dikira orang mengumpat, tak jaga lidah kita. Jadi kita kena jaga. Nabi SAW sentiasa doa, sentiasa istighfar daripada kesalahan. Tambahan kita pula di bulan yang mulia ni, pakat tambah-tambahlah beristighfar. Kerana bulan Ramadan disebut juga sebagai bulan kita minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga apa yang dibacakan pada petang ini diberi manfaat, diberi kebaikan, diberi syifa dan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang baik itu datang daripada Allah, yang mana buruk dan telanjur itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.